COVID-19 telah diisytiharkan sebagai pandemik oleh WHO. Kerajaan kita telah menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan di mana kita dinasihatkan untuk stay at home. Mengapakah kita diminta untuk berada di rumah? Dan apakah yang akan terjadi jika ramai antara kita tidak stay at home? Pelajar sekalian, kita diminta untuk berada di rumah ataupun stay at home untuk memutuskan rantaian COVID-19. Bagaimanakah ia boleh berlaku? Contohnya begini, jika ramai orang yang berkumpul beramai-ramai di luar rumah dan mereka tidak mengetahui ada di kalangan mereka merupakan pesakit COVID-19, maka keseluruhan mereka ini akan turut dijangkiti oleh COVID-19 dan ini menyebabkan kes akan terus meningkat. Sebaliknya, apabila tidak ramai yang keluar ke rumah, maka kes COVID-19 tidak lagi akan meningkat dan seterusnya rantaian COVID-19 dapat diputuskan. Situasi ini merupakan salah satu contoh ubahan langsung yang akan kita pelajari di mana apabila satu nilai meningkat, maka satu lagi nilai juga akan turut meningkat dengan nisbah yang sama. Jadi, ingat ya, stay at home dan pakai penutup muka ketika berada di luar rumah. Di dalam tajuk ubahan, kita mempunyai 3 bentuk ubahan, iaitu ubahan langsung, ubahan songsang, dan ubahan tercantum. Untuk kali ini, kita akan mempelajari konsep ubahan langsung dan kita lihat dengan lebih mendalam. Sebenarnya, semua orang tahu apa itu ubahan langsung. Kebanyakan pelajar risau tentang tajuk dan istilah ubahan ini. Hakikatnya, ia hanyalah satu istilah yang mungkin asing ataupun jarang didengar oleh sesetengah dari kalangan kita. Mari kita lihat contoh untuk memahami konsep ubahan langsung ini. Katakan, satu penutup muka berharga RM2. Berapakah pula harga bagi 2 penutup muka? 2 penutup muka didarab dengan 2 menjadikan RM4. Kita mendarabkan 1 unit kepada 1 unit yang lain. Begitu juga 3 penutup muka didarabkan dengan RM2 menjadikannya RM6. Anda boleh lihat nilai muka penutup muka semakin meningkat. Jumlah kos penutup muka juga semakin meningkat dengan faktor yang sama. Inilah yang dikatakan ubahan langsung, iaitu apabila 1 unit berubah, maka 1 unit lain akan turut berubah dengan nisbah yang sama. Dan ia boleh ditulis sebagai penutup muka berkadar langsung dengan jumlah kos.
Mudah bukan? Kita lihat dalam bentuk jadual pula, di mana kita lebih memahami. Baris pertama adalah untuk unit penutup muka. Manakala baris kedua pula adalah untuk jumlah kos. Untuk satu penutup muka, kosnya adalah RM2. Untuk dua penutup muka, jumlahnya RM4. Untuk tiga penutup muka, jumlahnya RM6 dan begitulah seterusnya. Mari kita lihat nisbah antara penutup muka dan jumlah kos. Kita akan mencari nisbah bagi setiap 5 keping penutup muka. Kaedah untuk mendapatkan nisbah ini sangat menarik. Mari kita perhatikan. Bagi lajur yang pertama, jumlah penutup muka ialah 1. Dan kosnya adalah RM2. Oleh itu, nisbahnya adalah 1/2. Kita perhatikan pula bagi lajur kedua. Jumlah penutup muka ialah 2 dan jumlah kos ialah 4. Oleh itu, nisbahnya adalah 2/4. Perhatikan dua nisbah ini dengan teliti. Apa yang istimewanya pada mereka? Ya, dua nisbah ini adalah sama. Nisbah ini boleh ditulis juga sebagai 1/2 jika pengangka dan penyebutnya dibahagikan dengan 2. Mari kita padam dan yang ini dan tulis 1/2. Pada lajur ketiga pula, kita tulis 3/6. Ini juga boleh dipermudahkan kepada 1/2. Begitu juga dengan lajur seterusnya, iaitu nisbahnya boleh ditulis juga sebagai 1/2. Nilai nisbah bagi bilangan penutup muka per jumlah kos akan kekal dan ini dikenali serta disebut sebagai pemalar dan diwakilkan sebagai K, yang mana nilai tersebut akan sentiasa kekal dengan 1/2. Kita juga boleh menulis sebagai dalam bentuk persamaan, iaitu penutup muka per jumlah kos sama dengan K. Ya, inilah ubah langsung. Mari kita fahamkan dari segi pemboleh ubah pula. Kita anggap dan gantikan bilangan penutup muka sebagai Y dan jumlah kos sebagai X. Nisbahnya boleh ditulis sebagai Y/X. Oleh itu, kita boleh tulis Y/X sama dengan 1/2. 1/2 ini adalah pemalar. Sekarang, anda tahu di mana datangnya pemalar? Kita juga boleh menulis sebagai Y sama dengan 1/2X dengan mengubah kedudukan X. 1/2 ini adalah pemalar. Maka, boleh menulis sebagai Y sama dengan KX. Kaedah lain untuk memahami ubah langsung ialah Y sama dengan KX, di mana K ialah pemalar. Sekarang,
anda telah mendapat jawapan di manakah datangnya pemalar. Tetapi ingat ya, pemalar ini boleh jadi apa sahaja nilai nombor. Untuk contoh lain, jika satu penutup muka bernilai RM3, maka pemalarnya ialah 1/3. Mari kita lihat pula jika ubahan langsung ini diwakilkan dalam bentuk graf. Kita boleh katakan penutup muka iaitu Y berkadar langsung dengan jumlah kos iaitu X. Maka graf Y melawan X adalah satu garis lurus yang melalui titik asalan. Oleh itu, kita boleh menyatakan bahawa suatu ubahan langsung akan menjadikan graf tersebut satu garis lurus yang melalui titik asalan. Ayuh kita lihat contoh soalan pertama yang melibatkan ubahan langsung. Tentukan sama ada M berubah secara langsung dengan V. Buktikan. Untuk pembuktian, mari kita lihat nisbah nilai M dan nilai V, iaitu M nisbah kepada V bersamaan dengan K. Pada lajur pertama, nilai M iaitu 6 dibahagikan dengan V iaitu 10. Maka kita akan mendapat 3/5 dalam bentuk pecahan termudah. Perhatikan pada jalur kedua pula. Kita akan mendapati bahawa nisbah M kepada V adalah sama, iaitu 3/5 dalam bentuk pecahan termudah. Perhatikan pada lajur ketiga. Dan seterusnya juga kita dapati nilai nisbah M kepada V adalah sama. Dan nilai yang kekal sama ini dipanggil K, iaitu pemalar. Apabila kita dapati nilai nisbah M kepada V adalah malar, iaitu sama, maka kita boleh katakan bahawa M berubah secara langsung dengan V. Mudah bukan? Mari kita melihat contoh soalan kedua pula. Diberi bahawa R berubah secara langsung dengan T. Cari nilai Y. Kita ketahui bahawa R berubah secara langsung dengan T. Maka kita boleh menulis bahawa R nisbah kepada T adalah bersamaan dengan K. Kita boleh mendapati nilai K dengan membahagi nilai R, iaitu 54. Dengan nilai T, iaitu 36, kita lihat pada jalur pertama. Kita lihat pada lajur pertama. Hasil bahagi nilai R dan nilai T, kita dapati nilai K adalah 3/2 dalam bentuk pecahan termudah. Maka kita ketahui pada lajur kedua, nilai K akan menjadi 3/2 dalam bentuk pecahan termudah. Maka kita ketahui pada lajur kedua juga,
nilai K akan menjadi 3/2 dalam bentuk pecahan termudah. Setelah kita membahagi R, iaitu 72, dengan nilai T yang kita tidak ketahui nilainya, oleh itu kita dapat menulis 72 per Y sama dengan 3/2. Untuk menyelesaikan persamaan ini, kita boleh menggunakan kalkulator. Maka jawapan untuk nilai Y adalah 48. Sebagai rumusan, kita boleh katakan bahawa ubahan langsung adalah jika Y berubah secara langsung dengan X, maka nilai Y per X adalah pemalar, iaitu K. Dan jika nilai Y per X adalah pemalar K, maka Y berubah secara langsung dengan X. Okey, setakat ini sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pelajar semua mendapat manfaat dari perkongsian kita dan dapat belajar dengan baik. Ingat, stay at home dan pakai penutup muka ketika berada di luar. Sampai kita bertemu lagi